Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Aina Nafisa binti Abdul Aziz. Nombor matrik sekolah DTP 23F1003. Dan saya ingin memperkenalkan rakan-rakan yang lain. Assalamualaikum, nama saya Nur Atika binti Muhammad Asri. Nombor matrik 10 DTP 23F1009. Assalamualaikum, nama saya Asma Musma binti Rasan. Nama matrik 10 DTP 23F1022. Assalamualaikum, nama saya Syafika binti Osman. Nombor matrik 10 DTP 23F1023. Assalamualaikum, nama saya Nurbaya binti Zahari. Nombor matrik 10 DTP 23F1002. Tajuk yang akan kami perbincangkan adalah krisis perubahan iklim dan pencemaran maring tidak terkawal. Faktor yang menggugat kelestarian lautan di Malaysia. Yang pertama, perubahan iklim. Satu adalah peningkatan suhu laut. Kenaikan suhu laut akibat pemanasan global menyebabkan pemutihan terumbu karang yang merupakan habitat utama bagi pelbagai spesies maring. Tanpa terumbu karang yang sihat, biodiversiti laut akan menurun dengan ketara. Yang kedua, kenaikan paras laut. Peningkatan paras laut mengancam kawasan pantai menyebabkan hakisan dan mengakibatkan kehilangan habitat. Pesisiran seperti bakau dan padang rumput laut yang penting untuk perlindungan pantai dan menyokong biodiversiti. Yang kedua ialah pencemaran marin. Yang pertama ialah pembuangan sampah plastik. Plastik adalah salah satu punca pencemaran terbesar di Laut Malaysia. Plastik yang sukar terurai boleh membahayakan kehidupan laut seperti ikan, penyu dan burung yang seringkali terjerat atau tersalah makan plastik tersebut. Yang kedua, tumpahan minyak. Aktiviti pengoboran minyak dan pengangkutan minyak di laut meningkatkan risiko tumpahan minyak. Tumpahan ini memusnahkan habitat laut dan mencemarkan air, memberi kesan buruk kepada kehidupan laut dan industri perikanan. Saya akan teruskan perbincangan seterusnya. Seterusnya adalah kesan atau impak kepada masyarakat dan negara. Kepada negara, yang pertama ialah ekonomi negara terjejas. Sektor pelancongan dan perikanan terjejas yang merupakan sumber pendapatan penting. Kerugian ini menjejaskan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Kedua ialah berlaku bencana alam. Peningkatan kejadian bencana seperti banjir dan ribut memberi tekanan kepada sumber daya negara dan memerlukan kos pemulihan yang tinggi. Seterusnya kepada masyarakat. Kesihatan awam. Yang pertama ialah kesihatan awam. Pencemaran air dan udara meningkatkan risiko penyakit seperti kolera dan asma, menjejaskan kualiti hidup masyarakat. Yang kedua ialah kehilangan pendapatan. Nelayan dan petani mengalami kerugian akibat kerosakan sumber alam yang menjejaskan ekonomi keluarga mereka. Secara keseluruhan, kedua-dua isu ini mencabar daya tahan sosial dan ekonomi Malaysia, memerlukan tindakan yang segera dan bersepadu untuk memastikan kelestarian jangka panjang. Saya akan meneruskan perbincangan ini dengan soalan saya, iaitu contoh isu semasa atau keratan. Contoh gambar-gambar yang boleh dikaitkan dengan krisis perubahan marin krisis kemusnahan marin yang tidak terkawal ialah contohnya seperti keancaman kepada haiwan yang dilindungi, iaitu seperti penyu dan sebagainya. Seterusnya, ia juga akan menjejaskan keadaan terumbu karang yang tugasnya adalah untuk memberi oksigen dan tempat pelindungan kepada haiwan-haiwan marin. Seterusnya ialah pencemaran sumber air, iaitu akan menjejaskan kesihatan penduduk-penduduk setempat. Dan yang terakhir sekali,
sumber makanan akan berkurangan. Contohnya seperti ikan dan sebagainya. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Kesimpulannya, kesan pencemaran mara yang tidak terkawal adalah serius dan meluas. Ia mengancam ekosistem lautan, mengganggu habitat marin dan memusnahkan spesies. Pencemaran plastik, bahan kimia berbahaya dan minyak dapat menyebabkan kerosakan kepada kehidupan marin serta mengurangkan biodiversiti. Di samping itu, pencemaran ini juga memberi kesan kepada manusia termasuk melalui pencemaran sumber makanan, kesihatan awam dan ekonomi yang bergantung kepada perikanan dan pelancongan. Secara keseluruhan, pencemaran marin yang tidak terkawal mengancam keseimbangan alam dan memerlukan tindakan segera untuk mengurangkan dan menguruskan sumber pencemaran. Sekian, terima kasih. Boleh? Nama saya Muhammad Syamil Zudi bin Zulkifli. Assalamualaikum. Saya ingin bertanya soalan. Apakah yang dimaksudkan dengan krisis perubahan iklim dan bagaimana hal ini berkaitan dengan pencemaran laut di Malaysia? Okey, jadi krisis perubahan iklim di Malaysia ini merujuk pada perubahan jangka panjang dalam corak cuaca global, terutama disebabkan oleh peningkatan dari pelepasan gas rumah hijau. Kenaikan suhu global ini juga akibat daripada perubahan iklim yang menyebabkan kenaikan paras laut, kemudian peningkatan keasidan laut dan perubahan corak arus laut. Pencemaran laut ini juga disebabkan oleh contoh-contohnya seperti sisa plastik, tumpahan minyak dan sisa daripada kilang dan industri yang memperburukkan kesan perubahan iklim. Pencemaran ini juga ini boleh mengganggu ekosistem laut dan merosakkan terumbu karang dan mengancam kelangsungan hidup daripada pelbagai spesies laut. Nama saya Muhammad Pertuan. Soalannya adalah apakah faktor utama yang menyebabkan pencemaran laut di Malaysia? Faktor utama yang penyebab pencemaran laut di Malaysia ada 3, iaitu sisa domestik, sisa industri dan pengeluaran laut. Sisa domestik, sisa rumah tangga yang tidak diurus dengan baik seperti sampah plastik dan sisa organik seringkali berakhir di laut. Sisa industri yang mengandungi bahan kimia berbahaya boleh mencemarkan perairan dan merosakkan ekosistem laut. Pengangkutan laut, tumpahan minyak dari kapal tangki dan sisa dari kapal-kapal boleh mencemarkan perairan pesisiran. Itu saja. Assalamualaikum. Boleh tak saya nak tanya soalan? Boleh? Sebelum tu nak tahu nama. Okey, nama saya Muhammad Biaga Alim daripada DTP 3E. Nombor matrik saya 10 DTP 3F 1012. Soalannya ialah bagaimana krisis perubahan iklim dan pencemaran laut mengancam kelestarian laut di Malaysia. Krisis perubahan iklim dan pencemaran laut mengancam kelestarian laut di Malaysia melalui pelbagai cara seperti kerosakan terumbu karang, kenaikan suhu laut, pengaksidan laut dan pencemaran menyebabkan kematian merupakan habitat bagi banyak spesies laut dan memainkan peranan penting dalam menjaga kepelbagaian biologi laut. Kenaikan paras air laut boleh menyebabkan hakisan pantai dan tenggelamnya pulau-pulau kecil. Yang ketiga, pencemaran makanan laut. Pencemaran laut boleh menyebabkan pengumpulan bahan kimia berbahaya dalam tubuh makhluk laut yang kemudian boleh dimakan oleh manusia melalui makanan laut. Okey. Daripada video temu-buan yang telah dikaji, rumusan yang dapat diperolehi daripada tajuk krisis perubahan iklim dan pencemaran laut di Malaysia ialah krisis perubahan iklim merujuk kepada perubahan jangka panjang dalam corak cuaca global akibat peningkatan gas rumah hijau yang mengakibatkan kenaikan suhu, paras air laut dan keasidan laut. Di Malaysia, pencemaran laut yang disebabkan oleh sisa plastik, tumpahan minyak dan sisa industri memperburuk kesan ini, merosakkan ekosistem laut dan mengancam kelangsungan spesies. Kesimpulannya, tindakan segera diperlukan untuk menangani kedua-dua isu ini demi kelestarian laut di Malaysia. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.